Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera kepada para penonton setia bersama kami di Next Step TV dan juga di Next Step Malaysia. Bertemu kembali kita dalam rancangan Respon pada minggu ini dan kita ada seorang figura politik Pantai Timur yang cukup popular. Kita bersama dengan saudara Zul Hazmi Hassan atau lebih mesra dikenali sebagai Jeming Hassan. Siapa tak kenal dengan Jeming Hassan? Ketua Pemuda Amanah Kelantan. Assalamualaikum. Jeming, sihat ya? Waalaikumsalam. Okey, sihat alhamdulillah. Busy nampak tu, busy Okey dah clear dah. Okey dah. Okey, baik. Okey, Ming, ada beberapa persoalan nak tanya, nak dapatkan respon daripada Jeming sendiri. Sebab semua orang mengetahui bahawa Jeming merupakan di antara YouTuber rakyat, orang yang sentiasa mengetengahkan isu-isu rakyat terutamanya di Pantai Timur. Kalau kita lihat, untuk menghadapi PRN, tak berapa lama lagi ini, Pengerusi UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said, ada mengatakan bahawa di Pantai Timur nanti hanya akan berlaku pertembungan antara BN dan PAS sahaja. Okey, adakah itu merupakan satu kenyataan yang berdasarkan kepada satu hakikat yang sebenarnya yang mengatakan bahawa PH tidak berapa laku untuk dijual di Kelantan, ataupun menunjukkan bahawa itu merupakan satu kesatuan yang ada dalam kerajaan perpaduan? Jeming, silakan. Okey, yang pertama, apa yang diucapkan oleh Pengerusi Barisan Nasional UMNO Terengganu itu tidak boleh dinafikan lah. Ini kerana memang sudah lama politik yang berlaku di Kelantan ni dan juga Terengganu adalah di antara PAS dan juga UMNO, dan kebanyakan kita pun dalam Parti Amanah sendiri itu berasal daripada PAS. Okey, walau bagaimanapun dulu kita terima hakikat kerana bumi Kelantan Terengganu adalah negeri Melayu, negeri yang majoritinya Melayu. Tak nafi ada orang bukan Melayu, tetapi majoritinya adalah Melayu. Jadi kebanyakan isu-isu yang digunakan oleh mereka, kita tak bersetuju, tetapi itulah hakikatnya. Mereka menggunakan sentimen agama dan juga kaum itu. Macam kita Parti Pakatan Harapan, kita menolak perkauman, tetapi mereka menggunakan seolah-olah kita Parti Amanah tidak sensitif dengan agama, tidak sensitif dengan kaum. Jadi mereka menunggang isu tersebut. Jadi dalam segi politiknya, kalau kita nak menang, walaupun kita tak bersetuju dengan cara politik mereka, dan ini adalah satu kesatuan yang kita buat, kita bersetuju, Terengganu dan Kelantan kita berikan wewenang kepada UMNO untuk menerajui, untuk yang penting pada pandangan kita adalah memastikan parti dulu kita panggil penunggang agama, tetapi kini saya rasa bukan lagi penunggang agama, tetapi parti pros agama itu perlu dikalahkan pada pilihan raya yang ke-15 melalui pilihan raya negeri. Yang kita kira kalau Terengganu sudah ada perubahan, di Kelantan ni hampir ataupun lebih 30 tahun tidak berlaku perubahan. Jadi walaupun kita sedikit peranan kita itu tidaklah terlalu besar di Kelantan, tetapi kesanggupan kita untuk ada perlawanan dua penjuru dan kesanggupan kita untuk bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional atas dasar kepentingan rakyat Kelantan itu, saya kira itulah satu sumbangan terbesar Pakatan Harapan untuk menyelamatkan rakyat Kelantan. Tetapi Pengerusi PH Kelantan, Ustaz Mak Hussein, dikatakan mengeluarkan kenyataan untuk menuntut tambahan kerusi dalam pelbagai kerusi untuk PRN. Respon Jeming di situ? Okey, bila berlaku dengan kursi, saya kira itu proses biasalah. Kita masih, kerana di Kelantan selain daripada Tumpat, Pasir Putih dan juga Tumpat, Pasir Putih, ada satu lagi kawasan yang sebenarnya mempunyai 4 don. Mungkin atas rasional itu, jadi pengurusi Pakatan Harapan mengambil kira kerana ada 4 don. Kita meminta kalau ada peluang untuk tambah lagi. Sekarang ni saya dimaklumkan PH dengan UMNO hampir 90% sudah pun jumpa kata sepakat. Saya kira insya-Allah dalam masa terdekat proses itu akan siap, dan saya kira tuntutan yang ada itu pun hanya sebagai proses untuk menuntut. Dapat atau tidak, itu bukanlah satu titik tolak untuk kita berpecah, tetapi itulah satu proses untuk win-win situation. Ya, baik. DAP dikatakan
sedia untuk menggunakan logo BN jika bertanding di Kelantan ini. Bagaimana Jemim memandang apabila DAP menghantarkan calon di negeri Kelantan? Potensinya bagaimana? Adakah dilihat kesanggupan DAP menggunakan logo BN itu melambangkan satu kesatuan kita dalam kerajaan perpaduan atau bagaimana? Ya, itu sebenarnya bukan sahaja lambang penyatuan, itu juga salah satu bukti bahawa kononnya rentetan ketudahan daripada UMNO, daripada PAS kan, kononnya DAP ni, Covi ni, DAP ni, Komin ni dan macam-macam tuduhan itu. Satu tuduhan liar di mana DAP kini sanggup untuk membantu UMNO. Kesanggupan DAP untuk menggunakan logo UMNO jika benar, pada pandangan saya ini satu titik sejarah yang tak pernah berlaku. Di mana sebelum ini dikatakan UMNO dan DAP ini bergaduh kerana isu kaum lah. DAP ini komunis, Covi ini takkan bersama dengan Parti Melayu. DAP ini benci Melayu, benci Parti Melayu. Tapi sebenarnya DAP ini satu parti politik yang dinamik, yang bekerja juga untuk membantu rakyat. Buat apa keputusan demi rakyat. So ini kita tahu kerajaan yang kita tubuhkan bukan kerajaan yang kita impikan. Kerajaan yang ada ini bukan yang kita mimpikan. Tapi kerajaan yang ada ini adalah satu titah yang di Pertuan Agong. Dan kita akur dengan titah tersebut. Bahkan kita jadikan kerajaan ini kerajaan yang baik demi menjaga kestabilan negara kita, kestabilan politik. Bahkan untuk pilihan raya negeri pun kesanggupan kita itu ada mengetepikan segala sejarah titik hitam yang pernah ada dalam negara ini demi kebaikan negara kita. Ini satu titik sejarah yang paling baik sekiranya benar-benar berlaku. Ya, perlu dipandang secara positif tentang apa yang sedang berlaku sekarang ini. Kalau kita lihat kesediaan PH, mohon pandangan daripada Jemim sendirilah. Kesediaan PH untuk memenangi undian PRN di Kelantan. Kalau ikutkan secara peribadi, Jemim melihat sebagai ketua pemuda amanah di Kelantan, adakah peluang kita di sana cerah ataupun adalah lebih baik kalau kita fokus untuk menjadi pembangkang yang lebih baik atau bagaimana? Jemim. Kalau kita ikut matematik, numbers, lebih baik kita fokus kepada untuk menjadi pembangkang yang baik, menjadi semak dan imbang. Begitu kita tidak boleh terlalu rendah diri dalam politik ini. Kita mesti ada cita-cita untuk menang. Kita mesti ada cita-cita untuk menyelamatkan rakyat Kelantan. Dan peluang itu ada. Kerana sebelum ini kita bertanding 3 penjuru daripada 2018 lagi. Kali ini 2 penjuru insya-Allah. Dan saya kira matematik politik dia bukan macam matematik persekolahan. 1 tambah 1 jadi 2. Tetapi saya kira kalau PH dan juga Barisan Nasional dapat betul kesatuan yang baik untuk menghadapi pilihan raya dari segi bilangan kursi, pergerakan jenteranya, saya kira ianya bukan satu perkara yang mustahil untuk kita lihat bahawa PAS itu kalah di Kelantan. Yang pertama bukanlah kerana kita mendabik dada kekuatan kita, tetapi kerana sudah terlalu lama PAS itu menjadi kerajaan di Kelantan dan mereka tidak buat apa-apa pun yang boleh membanggakan rakyat Kelantan kecuali mereka menunggang ataupun mereka menggunakan agama itu sebagai benteng mereka. Ya, menggunakan agama itu bagus, saya tidak nafikan. Tetapi kalau menggunakan agama hanya untuk kepentingan mereka dan kebajikan serta kebaikan kepada rakyat itu tidak dipinggirkan. Okey Jemim, soalan seterusnya ni, respon Jemim. Kalau kita lihat negeri Kelantan, sebelum ini dikenali dan digelar sebagai Universiti Politik untuk Malaysia, tapi kini kita lihat seolah-olah menjadi sebaliknya. Kalau kita lihat lebih hambar pembangunannya, kalau kita lihat pula negeri Kelantan seolah menjadi bahan jenaka oleh setengah pihak dan sebagainya. Respon Jemim di situ bagaimana? Sebenarnya ini bukan kehambar yang berlaku di Kelantan. Kita nampak. Dulu kalau kita tengok dulu di bawah kepimpinan almarhum Tuk Guni Aziz, kita boleh tengok sampai digelar sekolah politik terbuka. Kerana banyak wacananya dan politik-politiknya bukanlah kalau kita tengok politik yang bersifat seperti kalau kita tengok lagi inilah. Bayangkan Parti Islam Malaysia yang memainkan sisi perkauman. Ya kan kalau kita tengok dulu almarhum Tuk Guni Aziz kata dia tak bangga pun dilahirkan Melayu. Tapi dia berbangga dengan Islam. Tapi hari ini kita bagaimana isu-isu yang dimainkan adalah isu-isu perkauman sempit semata-mata. Dan dulu ada Pass for All. Nah ini seolah-olah
kalau kita lihat bagaimana dikeluarkan oleh pimpinan PAS di Kelantan, seolah-olah hanya Malaysia ni milik orang Melayu. Okay, so bukan setakat itu, sebanyak lagi lah isu-isu yang kita kira tidak memberi kebaikan kepada rakyat, dan mereka membawa rakyat supaya bercakap politik-politik yang bersikap panggil sentimen agama, sentimen kaum, bukan lagi politik yang berkisah tentang bagaimana nak bangunkan negeri Kelantan itu, bagaimana menjadikan rakyat Kelantan itu lebih maju bersama dengan negeri-negeri lain. Tetapi mereka ni berpisah politik. Kalau undi beti boleh jadi tidak baik, ataupun ada satu tahap kalau kita ingat dulu sampai tak berdraw. Dan ini kita pas bersama dengan Bersatu recycle balik isu kalimah Allah, isu apa lagi yang semalam kalau kita tengok di ahli Parlimen Jasin bercakap tak apa-apa. Baikkan Islam, tapi dia cakap fitnah. Bercakap fitnah kerana mungkin saya berpandangan dia nak meresponkan bila menteri cakap buat kerja Allah. Bila mereka terlalu cepat menghukum. Kalau sokong mereka tak terikat lah. Mungkin mereka apa dia cakap, lalu keluarlah kata kononnya berniat jahat lah, fitnah lah. Bila ditanya balik, tadi itu manifestasi yang ada di Kelantan hari ini. Jadi politik yang ada di Kelantan bukan lagi politik yang ada nilai. Okey, respon terakhir daripada Jeming sendiri. Kalau kita lihat kerajaan negeri Kelantan ataupun kalau kita lihat sebelum ini apabila Presiden PAS Hadi Awang mengatakan ataupun mendakwa bahawa kemunduran yang berlaku pada negeri Kelantan adalah kerana apa yang dilakukan oleh kerajaan pusat yang ketika itu Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kenapa dia tak sebut ketika itu Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri? Respon. Ya, pada pandangan saya sepatutnya sudah habislah mereka nak menyalahkan Perdana Menteri ke, Timbalan Perdana Menteri ke, kerana mereka dah jadi kerajaan lebih 30 tahun. Takkanlah kita dah beli tanah daripada si Anu, si Polan dah hampir 30 tahun, akhirnya tanah itu kita tak tanam dengan apa-apa pokok, akhirnya kita salahkan pokok ini, tanah ini begini-begini. Sepatutnya mereka lihat dulu, setiap tahun mereka buat bajet, 400 juta, 500 juta. Bahkan dalam bajet tu ada sampai beli kereta Mercedes, pergi luar negara, tambah gaji mereka. Takkan kelemahan mereka hari ini masih lagi nak disandarkan kepada peristiwa yang berlaku 10 tahun, 20 tahun dulu. Hari ini mereka menjadi kerajaan. Mereka ada esko, ada menteri besar, ada timbalan menteri besar. Apa yang mereka buat? Menyalahkan orang lain terlalu mudah. Tetapi mereka patut juga berikan apakah kejayaan-kejayaan yang telah dilakukan oleh mereka. Sebagai contoh, apakah kejayaan usaha mereka memberikan perkhidmatan yang baik melalui servis AKSB kepada rakyat. Memberi perkhidmatan yang baik dari segi bagaimana sistem sampah di Kelantan. Memberi peluang pekerjaan yang baik dengan mengangkat ekonomi melalui industri pelancongan sebagai contoh. IKS sebagai contoh. Bagaimana mereka menjadikan pantai-pantai yang ada di Kelantan itu menjadi tarikan pelancong. Takkanlah 20 tahun menjadi kerajaan masih nak disalahkan oleh Anwar Ibrahim. Pada pandangan saya, yang salah dalam perkara inilah salah rakyat Kelantan yang memilih PAS sebagai kerajaan, walaupun berkali-kali mereka menang dan mereka tidak membangunkan. Mereka hanya membangunkan perut mereka, mereka hanya memajukan diri mereka dengan menambah bini, tukar kereta dan bercuti tiap-tiap hujung tahun. Baik, terima kasih Jeming atas kesudian bersama kita beri respon walaupun dalam keadaan busy. Ya, baik. Terima kasih Jeming. Selamat maju jaya, selamat bertugas juga kepada anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Itu dia para penonton dalam kesibukan. Saudara Jeming masih sempat bersama kita untuk ruangan diskusi respon untuk minggu ini. Sehingga kita bertemu lagi minggu depan. Saya Zaman Yusuf. Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa.